Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Untuk hari ini, terima kasih kepada semua yang sedang menonton dalam program Tuition Online Perlis Mengaji. Okey, terima kasih juga diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis yang menjalankan program Tuition Online Perlis Mengaji. Baik, untuk hari ini anda bersama dengan saya, Cikgu Ahmad Zaki bin Abdul Kasli dalam slot Geografi Menengah Rendah. Untuk hari ini, murid-murid yang sedang menonton pada program ini, okey, kita akan lihat pembelajaran kemahiran dalam geografi. Baik. Okey, sebelum itu, suka untuk cikgu ingatkan topik dalam kemahiran geografi bagi geografi menengah rendah. Okey, anda akan mempelajari daripada tingkatan 1, 2 dan 3 topik-topik yang terdapat dalam kemahiran geografi. Untuk tingkatan 1, kemahiran geografi yang anda akan belajar ialah tajuk arah, kedudukan, peta lakar dan lakaran peta Malaysia bagi pelajar tingkatan 1. Manakala tingkatan 2, anda akan mempelajari tajuk skala dan jarak serta peta topografi. Bagi pelajar tingkatan 3, anda akan mempelajari jadual dan graf dan carta pi. Okey, itu adalah sedikit sebanyak topik dalam kemahiran geografi untuk geografi menengah rendah. Okey, seterusnya untuk hari ini, topik yang akan kita mempelajari ialah tajuk skala dan jarak. Okey, baik. Apakah yang anda akan pelajari pada hari ini ialah anda akan dapat menyatakan jarak mutlak, jarak relatif, skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan. Manakala seterusnya anda juga dapat mempelajari menggunakan skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan untuk menentukan jarak sebenar. Dan akhir sekali anda dapat menentukan jarak sebenar berpandukan skala pada peta. Okey. Sedikit pengenalan untuk tajuk skala dan jarak ini, sebenarnya dia adalah satu kemahiran geografi yang berkait rapat dengan aktiviti seharian kita. Contohnya, kita nak pergi ke sekolah. Okey, kita nak pergi ke pusat bandar. Sebenarnya dia melibatkan jarak dan juga melibatkan kos dan masa. Ini yang kemahiran yang kita akan belajar dalam skala dan jarak. Okey, baik. Kita lihat apa itu skala. Skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding jarak di atas permukaan bumi. Okey, sebagai contoh, 1 cm mewakili 1 km. Contoh skala yang diberikan dalam peta, 1 cm mewakili 1 km. 1 cm mewakili 1 km. Baik.
Okey, 1 cm ni ialah jarak di atas peta. Manakala 1 kilometer itu ialah jarak sebenar di atas permukaan bumi. Sebagai contoh, anda lihat rajah dalam slide ini. Okey, jarak di atas peta di antara A dengan B ialah 1 cm. Manakala jarak sebenar di atas permukaan bumi ialah 1 kilometer. Itu bermaksud skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding jarak di atas permukaan bumi. Baik, seterusnya, apa yang terdapat ataupun jenis-jenis skala yang terdapat yang anda akan pelajari. Okey, yang pertama yang anda perlu tahu, pertama skala lurus. Skala dia ada 3. Yang pertama skala lurus, yang kedua ialah skala penyata, dan yang ketiga adalah skala pecahan wakilan. Okey, skala lurus. Skala lurus dia akan bagi bentuk macam ni. Okey, dia akan lukis satu skala lurus bermula dengan kosong. Okey, 1, 2 dan hujung sekali adalah unit. Sama ada dalam unit meter ataupun kilometer. Okey, ini merujuk contohlah. Skala lurus ni kalau 1 cm mewakili 1 km. Okey, jadi macam mana nak ambil? Pembaris, letak pada kosong, tengok 1 cm tu berada tak 1 km. Jadi bermaksud dia 1 cm mewakili 1 km. Manakala skala penyata dia bagi tahu terus 1 cm tu mewakili berapa km. Okey, sebagai contoh macam dalam slide ni, dia bagi 1 cm mewakili 1 km. Kita tahu. Jadi terus kita tahu 1 cm tu dalam peta mewakili 1 km. Manakala pecahan wakilan ialah dia bagi dalam bentuk 1 nisbah 100,000. Sekejap lagi cikgu akan terangkan apa maksud 1 nisbah dengan 100,000 ni. Okey, untuk skala lurus, ia ialah skala yang berbentuk satu garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. Okey, setiap bahagian tersebut mewakili jarak sebenar di atas permukaan bumi. Sebagai contoh, okey, terdapat skala lurus mudah dan skala lurus penuh yang anda perlu ketahui. Okey, kita lihat contoh bagaimana skala lurus dan juga skala lurus penuh. Okey, skala lurus mudah dia akan bagi macam ni. Okey, ini kita kenali sebagai skala lurus mudah. Okey, manakala skala lurus penuh dia akan berbentuk macam ni. Dia skala lurus juga tapi dia penuh. Okey. Okey, contoh skala lurus penuh dalam peta topografi yang anda boleh lihat. Okey, ini contoh peta topografi. Okey, yang cikgu bulatkan ni ialah ini ialah skala lurus penuh. Okey, skala penyata pula macam mana? Okey, skala yang dinyatakan dalam bentuk ayat atau pernyataan. Okey, macam kita lihat tadi. Contoh 1 cm mewakili 1 km. Ataupun 1 cm mewakili 2 km. Ataupun boleh juga 1 cm mewakili 5 km. Okey, ini adalah contoh satu peta lakar. Okey, skala dia 1 cm mewakili 1 km. Okey, contoh katalah jarak ni Kampung Tulit ke Kampung Teratai. Kalau kita ambil pembaris, kita ukur 2 cm. 2 cm tu jarak atas peta. Jarak sebenar ialah 2 km sebab 1 cm mewakili 1 km. Okey. Baik, skala pecahan wakilan. Okey, skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah ataupun pecahan. Okey, sebagai contoh kita tengok 1 nisbah kepada 100,000 disebut sebagai 1 nisbah 100,000. Okey, maksudnya ialah 1 cm di atas peta bersamaan dengan 1000 cm ataupun bersamaan dalam unit kilometer ialah 1 km di atas permukaan bumi. Untuk skala pecahan wakilan ni, dia akan menggunakan dalam unit sentimeter berbanding skala lurus dan juga skala penyata dia guna unit kilometer ataupun boleh juga meter. Tapi untuk pecahan wakilan dia hanya menggunakan unit sentimeter sahaja. Macam cikgu tunjuk dalam slide ni,
satu nisbah 100,000 sentimeter. Dia tak akan jadi meter, dia tak akan jadi kilometer. Okey, sebagai contoh kita tengok peta ni, dia bagi skala 1 nisbah 50,000. Bermaksud 1 sentimeter di atas peta bersamaan dengan 50,000 sentimeter di atas permukaan bumi. Okey. Baik. Kita tengok skala pecahan wakilan dalam peta topo. Okey, yang mana skala pecahan wakilan? Okey. Okey, yang cikgu bulatkan ni dalam ni. Okey, 1 nisbah 50,000. Okey. Baik. Untuk hari ni, cikgu nak melatih ataupun memberi sedikit tips bagaimana kita nak tukaran unit asas skala pecahan wakilan. Okey, ramai murid-murid dia confuse dia ataupun dia keliru dengan skala pecahan wakilan ni. Maksudnya dia susah, dia tak tahu. Okey, 100,000 cm ni bersamaan dengan berapa meter ataupun berapa kilometer. Jadi, untuk memudahkan murid-murid mengingat ataupun menukarkan skala pecahan wakilan ni, okey, cikgu akan tunjuk contoh di whiteboard. Okey. Untuk skala pecahan wakilan, okey, contoh dalam peta dia bagi 1 nisbah 50,000. Okey. Kita nak tahu 50,000 ni berapa meter ataupun kilometer. Ini yang akan menjadi persoalan kepada murid-murid semua. Okey, tapi sebelum tu kita kena tahu asas pertukaran unit. Contohnya, okey, 1 meter bersamaan dengan berapa sentimeter? Okey, 1 meter bersamaan dengan berapa sentimeter? Jadi, kita kena ingat yang ni dulu, yang asas. 1 meter, asas dia bersamaan dengan 100 sentimeter. Okey, kalau 10? Kalau 10 meter sama dengan berapa sentimeter? Okey, cikgu ajak benda yang sama. Okey, awak ingat yang ni saja. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Okey, awak tulis balik 100 meter. 100 sentimeter ni. Okey, kalau 10 tambah kosong di belakang, dia akan jadi 1000 sentimeter. Okey, kita tengok pula skala 100 meter berapa sentimeter. Okey, tulis benda yang asas balik. 100, ambil 2 kosong ni, tambah di belakang, dia akan jadi 10,000 sentimeter. Kalau 1000 meter, 1000 meter, okey, berapa sentimeter? Ambil benda yang asas 100, ambil yang 3 kosong ni, tambah di sini, jadilah 100,000 sentimeter. Jadi murid-murid tahulah. Okey, kalau 10,000 sentimeter sama dengan 100 meter. Kalau 10,000 100 meter, 100,000 sentimeter bersamaan dengan 1000 meter. Jadi kita faham. Okey, kalau 50,000 ni berapa? Oh, 50,000 ni kalau 10,000 cm bersamaan dengan 100 meter. Kalau 50,000 berapa? Okey. 500 meter sama dengan 5,000 cm. 50,000 cm. Nampak? Asas dia tulis balik 100. Okey, 1 cm sama dengan 100 1 meter, 1 meter sama dengan 100 cm. Okey, kalau 500 meter sama dengan berapa? 500, ambil belakang tambah. Okey, ambil belakang ni tambah. Dia akan jadilah 50,000 cm. Okey. Nampak? 50,000 cm. Okey, ingat yang asas saja. Okey, ingat yang asas supaya awak boleh tahu macam mana kita nak tukar daripada sentimeter kepada meter. Sama juga dengan kilometer. Okey, kilometer cikgu bagi contoh. Okey. Okey, untuk kilometer pula, okey, ingat yang asas. Okey. 1 kilometer
bersamaan dengan berapa meter? Okey. 1 kilometer sama dengan berapa meter? Ingat asas. Okey, 1 kilometer sama dengan 1000. Okey, kalau 10 kilometer berapa meter? Okey, 10. Okey, ingat asas. Tulis balik 1000 meter. Okey, ambil yang kosong di belakang ni tambah. Dia akan jadi 10,000 meter. Samalah seterusnya. Kalau 100 km pun kita boleh tulis balik. Ini unit asas. Tapi yang cikgu nak tunjuk ialah yang ni. Pecahan wakilan. Ingat asas dia 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi awak tahu kalau 50,000 cm ni berapa dengan sama dengan berapa meter. Okey, baik. Okey, cuba kita jawab. Okey, latihan yang cikgu bagi ni. Di depan ni, okey. Yang pertama, pecahan wakilan. Okey, satu nisbah 50,000. Okey, skala penyata dia berapa? Okey, awak boleh nyatakan dalam bentuk kilometer ataupun meter. Okey. Pecahan wakilan 1 nisbah 50,000. Okey, jadi 1 cm kalau untuk skala penyata. Okey, berapa? 1 cm mewakili berapa meter ataupun berapa kilometer. Okey, 50,000 cm sama dengan berapa tadi? 50,000 cm sama dengan 500 meter. Okey, tulis 500 meter ataupun murid boleh juga buat 500 meter ataupun 0.5 kilometer. Okey. Untuk 1 nisbah 150,000 berapa? Okey, 1 cm mewakili. Cuba kita tukar. Kita tengok cikgu bagi masa sedikit untuk awak menjawab soalan ni. Okey. Baik. Kalau 50,000 cm sama dengan 500 meter. 150,000 cm bersamaan dengan berapa meter ataupun kilometer? Okey. 150,000. Okey. Berapa? Kita tengok siapa boleh jawab. Okey, 1 cm mewakili 1,500 meter ataupun 1.5 kilometer. Baik. Seterusnya 1 nisbah 75,000 cm. Okey, berapa untuk skala penyata? 1 cm mewakili berapa meter? Kalau 75,000 cm. Okey, jawapan dia berapa di sini? Kita tengok siapa yang boleh jawab. Okey, jawapan dia. Okey, kita tukarkan kepada bentuk meter, sentimeter tu 750 meter ataupun dalam bentuk kilometer 0.75 kilometer. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kalau nisbah 1 nisbah 100,000. Okey, berapa dalam bentuk meter ataupun kilometer? 1 cm mewakili. Okey. Berapa? Yang cikgu tunjuk di whiteboard sebentar tadi. Siapa ingat? Okey, 1,000 meter ataupun bersamaan dengan 1 kilometer. Dan akhir sekali 1 nisbah 200,000. Okey, berapa dalam bentuk meter? 1 cm mewakili 2,000 meter ataupun dalam bentuk kilometer ialah 2 kilometer. Okey, cikgu harap pelajar akan faham macam mana kita nak tukarkan sentimeter tu kepada meter. Okey, supaya bila soalan ataupun peta yang digunakan memberi skala pecahan wakilan, murid-murid boleh jawab dengan menukarkan skala sentimeter tu kepada meter.
Okey, baik. Okey, untuk seterusnya kita akan tengok apa maksud jarak. Okey, tadi skala, sekarang kita tengok topik jarak. Jarak ialah ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat lain. Okey, sebagai contoh, jarak rumah awak dengan sekolah. Okey, itu kita panggil ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat lain. Sebagai contoh dalam slide ni. Slide ni, okey, contoh jarak Menara Berkembar Petronas dengan Masjid Jamek. Contoh yang lain, jarak Menara Berkembar Petronas dengan KL Sentera. Itu maksudnya ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Baik, seterusnya kita tengok. Okey, terdapat dua jenis jarak, iaitu yang murid-murid perlu tahu ialah jarak terdapat dua. Yang pertama jarak mutlak dan jarak relatif. Okey, kita nak kena tahu ni, apa itu jarak mutlak, apa itu jarak relatif. Okey, baik, kita tengok. Jarak mutlak ialah jarak yang dinyatakan dalam unit seperti meter ataupun kilometer. Okey, kalau kita tengok contoh jarak nak pergi ke Kangar 10 km. Okey, itu kita panggil jarak mutlak. Okey, ianya adalah tetap dan tidak berubah. Contohnya, jarak dari Bagan Serai ke Ipoh adalah 93 km. Ini yang bermaksud dia jarak ke Bagan Serai ke Ipoh tu, dia jarak dia tetap 93 km, dia tak berubah-ubah. Contohnya hari ni dia jarak nak Bagan Serai nak pergi ke Ipoh 93 km. Esok kita pergi jadi 95 km. Tak. Jarak mutlak dia tak berubah. Dia tetap. Okey, contoh kita tengok. Ini dengan menggunakan Google Maps nak ukur jarak. Okey, Bagan Serai ke Ipoh 93 km. Okey, ini kita panggil jarak mutlak. Jarak mutlak kena ingat diukur dalam unit ataupun dinyatakan dalam unit meter ataupun kilometer. Okey, seterusnya yang kedua jarak relatif. Okey, apa maksud jarak relatif ni? Jarak berdasarkan kos dan masa. Okey, ianya adalah tidak tetap dan berubah-ubah berdasarkan jenis pengangkutan. Okey, contohnya, kita tengok kos tabang daripada Bagan Serai ke Ipoh adalah sebanyak RM50. Masa perjalanan dari Bagan Serai ke Ipoh dengan teksi mengambil masa 1 jam 20 minit. Okey, kita tengok. Okey, yang masa ni adalah jarak mutlak ataupun jarak relatif? Jarak relatif. Okey, kalau tambang ke Bagan Serai ke Ipoh sebanyak RM50, relatif ataupun mutlak? Okey, jawapan dia relatif. Okey, baik. Untuk pengetahuan semua murid-murid, okey, bagaimana kita nak kira kos tambang mengikut kilometer yang dilalui ni. Okey, cikgu nak kongsi dengan tips kepada semua murid-murid macam mana kita nak kira kos tambang bagi setiap kilometer yang dilalui oleh teksi ni untuk ke Ipoh. Okey, baik, kita tengok whiteboard. Okey, cikgu nak tunjuk cara pengiraan. Okey, jarak mutlak. Okey, Bagan Serai ke Ipoh adalah 93 km. Okey, jarak relatif kos ialah RM50. Masa yang diambil ialah 1 jam 20 minit. Okey, macam mana kita nak kira kos
tambang teksi dalam per kilometer. Okey, cikgu tunjuk. Okey, awak ambil okey, kita guna kalkulator. Okey, 50. Okey. RM50 ni bahagi dengan 93 km. Jadi awak akan dapat okey, berapa per kilometer? Bagi 93. Okey, awak akan dapat 0.537 sen ataupun kita bundalah 54 sen. Okey, jadi tambang untuk teksi ni ataupun 0.54 sen per kilometer. Nampak? Jadi kita tahulah, oh jadi 1 kilometer tambang teksi untuk ke Ipoh sebanyak 93 km ni, dia punya 1 kilometer ialah 54 sen. Itu cara nak kira, kalau nak kira kos tambang ikut per kilometer. Okey, baik. Okey, bagaimana jarak mutlak dan jarak relatif dapat ditentukan? Dengan menggunakan skala yang terdapat dalam peta, anda boleh menentukan jarak mutlak dan juga jarak relatif dalam peta. Okey, sebagai contoh, jarak rumah Haikal ke sekolah dan juga jarak rumah Raju ke sekolah. Macam mana kita nak tentukan? Dengan menggunakan skala yang diberi. Okey, ukur dengan pembaris. Okey, contoh kalau kita ukur dengan pembaris, katalah jarak rumah Haikal melalui jalan raya okey sebanyak 2 cm. Kalau 2 cm bersamaan dengan 2 km. Okey, manakala rumah Raju kita ukur dengan pembaris melalui jalan raya, okey, katalah dapat 6 cm. Okey, kita guna 6 cm, guna skala yang dibagi dalam peta tu, tukar kepada kilometer. Kita akan dapat 6 kilometer. Baik, untuk jarak relatif pula, okey, berdasarkan kos ataupun masa. Okey, kita tengok kos dulu. Okey, katalah berdasarkan kos tambang bas sekolah, dari rumah Haikal nak ke sekolah, tambang yang dikenakan ialah sebanyak RM1. Manakala rumah Raju pula, daripada rumah Raju nak pergi ke sekolah, tambang dia sebanyak RM3. Okey, berdasarkan masa, okey, rumah Haikal 5 minit, rumah Raju 15 minit. Okey, kenapa berbeza? Sebab jarak di antara dua-dua ni tak sama. Okey. Baik. Macam cikgu kata tadi, untuk jarak relatif kos tambang dan masa dia akan berubah, dia tak tetap. Sekiranya Haikal dan Raju ni menggunakan kenderaan lain seperti teksi, katalah Raju hari tu dia pergi sekolah dengan teksi. Dia pergi dengan teksi, mungkin hari tu dia lebih cepat sampai, tapi kos tambang dia pula mungkin sikit mahal. Manakala katalah Haikal pergi ke sekolah menggunakan basikal, mungkin masa yang diambil oleh Haikal bukan 5 minit, mungkin lebih. Ini yang dikatakan jarak relatif, dia akan berubah, dia tak tetap. Okey, contoh soalan, sekiranya tambang bas dinaikkan daripada 30 sen per kilometer kepada 40 sen per kilometer, berapakah kadar tambang baru bagi Raju untuk ke sekolah? Okey, cuba pelajar-pelajar ataupun murid cuba kira. Okey, katalah tambang bas yang asalnya 30 sen 1 kilometer dinaikkan kepada 40 sen 1 km. Berapakah kadar baru, rate baru untuk bas bagi Raju untuk pergi sekolah hari tu? Okey, dia jarak Raju, okey, kita tengok gambar slide tadi. Raju nak pergi ke sekolah, jarak dia 6 km. Tambang bas harga baru 40 sen. Jadi murid ambil
6 km darab dengan 40 sen. Okey, anda akan dapat berapa sen? Okey. Kita tengok. Okey. 6 km darab dengan 40 sen. Anda akan dapat 6 darab 4. Okey. RM RM2.40. Jadi kadar baru bagi Raju untuk ke sekolah ialah RM2.40. Okey, soalan berikutnya. Berapakah tambang yang perlu dibayar oleh Raju untuk ke sekolah setiap hari? Okey, kena faham betul-betul soalan. Tambang yang perlu dibayar untuk ke sekolah setiap hari. Maksudnya dia pergi ke sekolah dan dia balik. Takkan dia duduk kat sekolah sampai malam kan? Mesti dia balik. Okey. Okey, tambang sehala dia pergi tadi RM2.40. Darab dengan 2. So, berapa jawapan yang kita akan dapat? Okey. Sama dengan RM RM4.80. Okey. Cikgu nak tanya ni. Okey, yang ni yang kita kira ni jarak mutlak ke jarak relatif? Jarak relatif. Okey. Baik. Seterusnya, okey, kita nak lihat, okey, apakah alatan yang digunakan untuk mengukur jarak di atas peta? Okey, apa alat yang selalu digunakan untuk mengukur jarak di atas peta? Okey, yang pertama kita mestilah menggunakan pembaris. Pembaris wajib mesti ada untuk kita mengukur. Yang kedua, jangka tolok. Yang ketiga, benang. Okey. Benang ni selalunya kita akan gunakan untuk mengukur sungai ataupun jalan yang melengkung. Okey. Yang keempat, kita boleh juga menggunakan jalur kertas. Contohnya kertas putih macam ni. Kita koyak. Straight macam ni pun tak apa. Okey. Dia juga boleh digunakan untuk mengukur sungai ataupun jalan yang melengkung. Tapi ikut kesesuaian murid lah. Kalau mudah guna benang, guna benang. Kalau mudah guna jalur kertas, guna jalur kertas. Okey. Baik, bagaimana nak menentukan jarak sebenar menggunakan skala? Okey. Mengukur jarak sebenar menggunakan skala penyata. Okey, cikgu akan tunjuk menggunakan skala yang tadi yang cikgu bagi tahu, skala penyata, skala lurus, skala pecahan wakilan. Jadi, cikgu akan tunjuk satu persatu setiap skala macam mana nak guna. Ni peta. Bagaimanakah jarak sebenar antara masjid dengan rumah Syarif? Kita tengok, ini masjid, ini rumah Syarif. Langkah pertama, tandakan X di rumah Syarif dan juga masjid. Kita tanda X kedua-dua ni. Lukis satu garisan lurus yang menyambung kedua-dua tanda X tersebut. Seperti dalam slide ni. Letakkan pembaris pada garisan yang dilukis dan ukur jaraknya. Letakkan pembaris. Jarak di antara masjid dengan rumah Syarif ialah 17 cm berdasarkan pembaris ni. Jadi berapakah jarak sebenar di atas permukaan bumi? Skala peta yang digunakan ialah 1 cm mewakili 0.5 km. Jadi jarak sebenar ialah awak ambil 17 cm itu darab dengan 0.5 km, barulah dapat jarak sebenar di atas permukaan bumi, iaitu 8.5 km. Ingat, jarak yang kita ukur di atas peta tadi sebanyak 17 cm itu ialah jarak di atas peta, bukan lagi jarak sebenar. Nak tahu jarak sebenar, kena darab ataupun guna skala yang diberi, barulah dapat skala ataupun jarak yang sebenar di atas permukaan bumi. Seterusnya, macam mana kalau kita nak mengukur jarak lurus dengan menggunakan skala lurus?
Mari kita mengukur jarak sebenar di antara sekolah dengan simpang Pekan Nilam menggunakan jangka tolok. Okey, yang ni yang cikgu kata tadi, alatan yang boleh digunakan untuk mengukur tadi jangka tolok. Ni siapa yang tak kenal jangka tolok boleh tengoklah. Selalunya siapa beli set trigonometri, dia ada lah jangka lukis satu, jangka tolok. Jangka tolok ni lah nak guna untuk mengukur jarak lurus dengan menggunakan skala lurus. Okey. Kita tengok. Okey, macam mana nak buat? Tandakan sama. Konsep dia sama macam kita ukur skala penyata. Okey, tanda X sekolah di sekolah dan tandakan X pada simpang Pekan Nilam. Okey. Lepas tu letakkan kedua-dua hujung tolok tu pada kedua-dua tanda X tersebut. Okey, pindahkan jangka tolok ke atas skala lurus pada peta dan lihat ukurannya. Jarak di antara sekolah dengan simpang Pekan Nilam ialah 2 cm. Okey, jadi skala yang digunakan ialah 1 cm mewakili 1 km. Jadi berapakah jarak sebenar antara sekolah dan juga Pekan Nilam? Okey, jadi awak ambil 2 cm darab dengan 1 km, dapatlah jarak sebenar untuk Pekan Nilam dari sekolah. Okey. Seterusnya, cikgu akan tunjuk cara macam mana kita nak mengukur jarak melengkung dengan menggunakan skala pecahan wakilan. Okey. Mari kita mengukur jarak sebenar Sungai Kerak di antara titik A dengan titik B mengikut sungai. Okey. Sama juga tandakan X di titik A dengan titik B. Okey, seperti dalam slide ni. Yang kedua, letakkan benang di titik A dan tandakan benang tersebut. Okey, contoh kita ambil benang tu, kita tandakan tempat permulaan untuk kita mengukur sekali lagi. Okey, ambil benang tu tanda dengan sama ada dengan pen ataupun marker pun boleh. Okey, tandakan titik A tu. Okey, tandakan benang mengikut lengkungan sungai dari titik A ke titik B macam ni. Okey, tanda dulu. Okey, ke titik B. Okey, dah dapat. Okey. Rentangkan benang di atas pemarih dan ukur jaraknya. Okey, lepas kita dah dapatkan, kita tanda titik A dengan titik B tu, kita ambil benang tu, letak di atas pembaris. Okey. Contoh macam ni. Ya. Nampak? Kita tegangkan benang tu, letak di atas pembaris. Okey. Jarak di antara titik A ke titik B ialah 15 cm. Okey, kita dapat dah jarak di atas peta 15 cm. Berapa jarak sebenar panjang lengkung sungai itu? Okey. Katalah skala di dalam peta ni menggunakan 1/100,000. Bermaksud kalau kita tukarkan 100,000 cm itu kepada kilometer, dia akan dapat 1 cm mewakili 1 km. Okey, oleh itu jarak sebenar Sungai Kerak dari titik A ke titik B ialah 15 cm. Awak darab dengan skala tu, 1 cm mewakili 1 km, dapatlah 15 km. Okey, jadi jarak lengkungan Sungai Kerak daripada titik A ke titik B ialah 15 km. Okey, bagaimana kita nak menentukan jarak sebenar berpandukan skala pada peta? Okey. Perhatikan peta dan skala peta yang diberikan. Okey, kita tengok peta ni. Okey, ada masjid, ada rumah Amar, rumah Najwa dan juga Sungai Gawa, rumah Syarif. Okey. Cuba ukur, tengok soalan, cuba ukur jarak di antara rumah Amar dengan rumah Najwa mengikut langkah mengukur jarak yang telah dipelajari. Okey, soalan, cuba ukur jarak di antara rumah Amar dengan rumah Najwa. Okey, ini rumah Amar, ini rumah Najwa. Gunakan konsep yang cikgu ajar tadi. Tandakan X. Okey, kedua-dua tu. Okey, tandakan X, garis lurus, ukur dengan pembaris. Dan awak dapatlah berapa panjang jarak di atas peta. Okey, selepas dapat jarak di atas peta,
tengok skala yang digunakan. Okey, kalau skala di sini dia guna 1 cm mewakili 2 km. Jadi awak ambil 6 cm darab dengan 2 cm, dapatlah jarak sebenar di atas permukaan bumi iaitu 12 km. Okey, cuba kita jawab soalan ini. Okey, cuba awak tengok. Dalam peta topo ni ada berapa skala yang telah digunakan? Okey, dia ada 2 skala dalam peta topo ni. Yang pertama, okey, kalau skala ni kita panggil skala apa? Skala pecahan wakilan. Dan yang bawah ni pula merujuk kepada skala lurus penuh. Okey. Baik, cuba kita ukur panjang kampung Gelama dengan masjid. Okey, tandakan X. Okey, seperti biasa tanda X kampung Gelama dengan masjid. Okey, cikgu pun gariskan. Okey, kita pun gariskan kedua-dua di antara jarak ni dengan garisan lurus. Okey. Katalah awak dapat 5 cm. Okey, berapakah jarak sebenar di antara masjid dengan kampung Gelama? Okey. Skala yang diberikan ialah 1 cm bersamaan dengan 500 meter ataupun 0.5 km. Jadi, boleh tak murid menjawab soalan ini? Cikgu yakin anda boleh. Kerana dengan apa yang cikgu ajarkan tadi, anda boleh menjawab soalan ini. Okey, macam mana kita nak jawab? Ambil jarak yang kita dapat di atas peta 5.3 cm darab dengan berapa? 0.5 km. Cikgu, kalau saya nak guna dalam unit meter boleh tak? Pun boleh. Awak boleh darab 5.3 cm darab dengan 500 meter pun boleh, ataupun awak nak darab 5.3 cm tu dengan 0.5 km. Okey. Dia akan dapat dua jawapan. Okey, yang sama sebenarnya, cuma tukaran unit yang berbeza. Okey. 5.3 darab dengan 0.5 km dapatlah 2.65 km. Okey, 2.65 km ini ialah jarak sebenar di atas permukaan bumi. Jarak atas peta ialah 5.3 cm. Okey, kalau meter tadi berapa? 2.65. Dapatlah 2650 meter. Kedua-dua jawapan tu pun betul. Cuma unit yang digunakan sama ada meter ataupun kilometer. Okey. Baik. Itu saja untuk hari ini. Sedikit sebanyak cikgu harap murid-murid dapatlah mengambil manfaat daripada ilmu yang telah disampaikan tadi. Semoga apa yang murid-murid tengok pelajari pada hari ini dapat dimanfaatkan, sama ada dalam kehidupan seharian ataupun juga dalam menjawab soalan peperiksaan. Okey, jadi pesanan cikgu, okey, stay at home, duduk di rumah, hapuskan COVID-19. Thank you for frontliner. #Perlis Mengaji. Terima kasih kepada yang menonton. Cikgu ucapkan terima kasih sekali lagi banyak-banyak kerana setia menonton Perlis Mengaji. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.